Bagi membincangkan mengenai hak waris lepas pesawat MH370 diisytiharkan secara rasminya sebagai nahas, telah pun bersedia di talian Peguam Dr. Syed Iskandar Syed Jaafar. Doktor? Ya, Assalamualaikum tuan. Baik doktor, kalau kita lihat mengapa pengesahan kehilangan pesawat MH370 itu nampaknya begitu penting kepada ahli keluarga, terutama apabila ianya melibatkan daripada segi kebajikan, hak waris terhadap pampasan, daripada segi harta benda, kewangan ataupun mahupun gaji penumpang pesawat itu. Meskipun pengesahan kematian itu sesuatu yang nampaknya sukar diterima oleh mereka. Okey, begini tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai kehilangan yang didefinisikan sebagai kemalangan ini masih lagi satu perkara yang subjektif. Walaupun kenyataan sebentar tadi, pukul 6 tadi, merujuk kepada kemalangan, kepada Chicago Convention, kepada ICAO, tetapi masih belum jelas sama ada perkara ini benar-benar satu kemalangan ataupun bagaimana. Jadi benar, kalau kita tengok perkara kemalangan ni di-highlightkan untuk, kononnya dikatakan untuk menyenangkan tuntutan ganti rugi. Tetapi kalau kita ingat, tuntutan ganti rugi tidak bergantung sebenarnya kepada definisi kemalangan yang kita rujuk dalam kenyataan Ketua Pengarah DCA. Sebenarnya kalau tanpa deklarasi kemalangan, ganti rugi memang telah boleh dibayar asalkan pesawat tidak sampai ke destinasi 2 hari. Ini kita pernah bincangkan dahulu. Betul. Jadi kalau kita masih lagi nak anggap perkara ini kemalangan, ia akan menyedihkan keluarga-keluarga yang terlibat. Tapi kalau kita kata kita nak bagi prioriti kepada membayar ganti rugi, kita boleh bayar kerana pesawat telah terbukti tak sampai ke destinasi dalam masa 2 hari. Jadi tindakan-tindakan ada yang telah terhula, ada yang dah mengambil tindakan, ada yang masih belum ambil tindakan. Tapi kalau kita tengok undang-undang negara kita hanya ada 3 bulan dari tarikh kejadian di bawah Civil Aviation Act. Dan 3 bulan itu telah pun berlalu. Selepas itu, kita ada 6 bulan di bawah Montreal Convention untuk menuntut ganti rugi. Dan 6 bulan tersebut telah pun juga berlalu. Tetapi ini tidak bermakna tuntutan ganti rugi tidak boleh dibuat. Daripada segi maklumat yang kita dapat semasa awal kejadian dulu, pihak syarikat insurans telah pun membayar sejumlah lebih $110 juta untuk dimasukkan ke dalam satu escrow account. Doktor? Itu pembayaran awal. Dan yang pihak Malaysia Airlines dengan bertanggungjawab telah membayar kepada keluarga-keluarga yang sudi menerima kira-kira USD 50,000 dan sebagainya. Doktor? Tetapi isu hari ini ialah bukannya isu ganti rugi. Isunya ialah keluarga hendak tahu apa sebenarnya berlaku. Doktor? Setakat mana kita boleh masih lagi bergantung kepada keadaan siasatan akan diteruskan, pencarian akan diteruskan. Tetapi apakah mekanisme berkenaan benar-benar akan berlaku? Doktor? Ya? Baik, doktor ada sebut berkenaan dengan mekanisme dan kita juga ada menyentuh berkenaan dengan aspek pembayaran daripada segi pampasan. Doktor ada sebut 2 bulan, 3 bulan di undang-undang di Malaysia dan seterusnya 6 bulan lagi undang-undang mengikut perjanjian antarabangsa. Bagaimana doktor melihat daripada segi hak ataupun kelayakan siapa yang menerima pampasan ini? Kerana ada juga berlaku sedikit pertikaian berkenaan dengan perkara ini, doktor. Dia begini, sebenarnya kalau kita kaji, bila pihak Malaysia Airlines bermurah hati untuk membuat pembayaran awal daripada escrow account amount yang diterima itu,
Tapi yang kita dapat tahu, bayaran dibuat kepada waris terdekat. Contoh satu kes ialah seorang ayah kehilangan anaknya yang bekerja dengan Malaysia Airlines. Tetapi yang dibayar ialah menantunya. Kenapa menantunya? Menantunya ialah saudara terdekat, iaitu isteri kepada si mati, kepada mangsa. Dan isteri patut menerima kerana mempunyai anak-anak yang kecil yang terpaksa dijaga hingga ke peringkat universiti. Tetapi bila timbul isu ayah kepada anak berkenaan yang menerima juga wang saraan bulanan, bantuan bulanan, jadi bukanlah bermakna hak ayah itu hilang. Ayah boleh membuat permohonan ke mahkamah melalui notis permohonan, masukkan juga affidavit dan kata kenapa beliau rasa layak juga turut menerima. Mahkamah akan memutuskan mengikut setiap kes. Dan jika wang diperlukan dengan keadaan yang cepat, di mahkamah di Malaysia kita mempunyai proses Certificate of Agency yang boleh diguna pakai bila perlu dan bila relevan. Baik Doktor, yang terakhir, apabila kita bercakap berkenaan dengan ruang perundangan ataupun proses litigasi yang boleh kita laksanakan, terutamanya apabila kita melihat dari segi lokasinya sendiri, kita tahu pesawat Malaysia Airlines adalah milik ataupun didaftarkan di Malaysia, dan namun proses pencariannya juga berlaku di lokasi pencarian di apa orang kata ruang Australia. Bagaimana melihat dari segi perkara ini, Doktor? Sebenarnya isu ini adalah isu yang paling penting di dalam isu MH370. Setakat ini, isu pencarian difokuskan ke arah kawasan lautan yang telah ditentukan mengikut pengiraan matematik satu syarikat yang beroperasi di London. Dan sepatutnya, kalau kita ada data sebegini semestinya kalau di bawah undang-undang keterangan, akta keterangan must be corroborated, kerana perkara ini hanya bergantung kepada formula matematik. Bukannya bergantung kepada maklumat direct daripada satelit, maklumat direct daripada manufacturer Boeing. Saya percaya manufacturer Boeing ada. Kerana setiap aircraft yang dibina, dicipta pada zaman ini, penghilangnya ada maklumat semana aircraft ini berada. Walaupun mereka telah menjual kepada kita, tak kira Boeing ataupun Airbus. Tetapi mengapa maklumat begini tidak diperolehi dan tidak diisytiharkan, itu masih lagi menjadi satu tanda tanya kepada ramai. Okey, baik Doktor, terima kasih Doktor untuk penerangan yang cukup lengkap dalam Awani 745. Assalamualaikum Doktor. Salam tuan. Terima kasih, Pak.